Okey, apa yang kita akan buat pada pagi ni? Saya akan ambil masa lebih kurang 20 minit yang pertama atau 30 minit paling lama untuk sambung Photopea dan sedikit Photoshop. Apa yang agak perlahan di Photopea yang tak sempat saya demokan, saya akan tunjukkan dalam Photoshop, tetapi cara bekerja dia seperti yang saya kata hampir sama. Okay. Kemudian kita akan masuk Canva. Hari ni banyak sebab semua ni dengan mengetahui sekurang-kurangnya 2 atau 3 application ini, kita dah boleh start projek 1 dan projek 2. So Photopea untuk graphic editing sedikit, untuk kalau you nak buat poster ataupun thumbnails video nanti. Kemudian Canva untuk berkaitan dengan graphic design yang saya dah demo. Semua ni saya dah demokan sepintas lalu, minggu lalu. Cuma hari ni saya akan buat lebih perlahan supaya masing-masing clear tentang apa peranannya dan kemudian nanti kita boleh gunakan. Kemudian saya akan terangkan projek 1 dan projek 2 dan bagaimana keempat-empat atau 3 atau ni lah akan digunakan. Okey, kita mulakan Photopea sikit. Kalau dah lupa, alamat dia ialah www.photopea.com. Boleh explore nanti. Saya nak tunjukkan 2 perkara je. Satu ialah macam mana Photopea boleh digunakan untuk menghilangkan sesuatu. Kalau you ada gambar yang you rasa nak buang sesuatu dengan cara paling realistik. Yang kedua, macam mana you nak gabungkan 2, 3, 4 keping gambar tetapi tidak nampak seolah-olah ianya ditampal. Kalau kita buat guna Canva atau guna PowerPoint, nampak seperti ianya ditampal. Tapi dalam Photopea dia nampak lebih realistik. So saya demokan dahulu. Nanti boleh. Okay, saya akan tak perlu saya terangkan balik. Nanti boleh tengok video apa peranan setiap satu ni. Katalah saya ada 2 keping gambar. Saya buka gambar tu. Okay, katalah saya ada 2 keping gambar yang ini. Dua-dua gambar di Putrajaya, satu gambar Jambatan Seri Wawasan, satu lagi gambar Masjid Putrajaya. Okay. So, bila kita buka 2 file, dia akan letak sebelah menjebelah macam ni. Okay. Katalah saya nak gabungkan 2 keping gambar ini menjadi satu, supaya nanti saya boleh letakkan gambar saya di tengah-tengah dan saya boleh letak tajuk berkaitan dengan video ataupun poster ataupun template PowerPoint yang saya nak buat. So macam mana nak gabungkan dengan cara yang paling mudah ialah dengan menggunakan ikon yang paling kita tak jangkakan, eraser. Okay. Sebagai contoh, katalah saya ambil gambar Putrajaya ni, saya copy ataupun saya buat kat sini dulu. Saya nak letak, saya tunjuk dulu kalau sebelah menyebelah. So macam mana kita nak tahu size file, size image gambar ni? Kita pergi pada image size. So kita tahu lebar dia 1000. Okay. Dan kalau kita tahu, kalau kita nak buat template untuk video, seperti yang pernah saya kata, template untuk video, kalau kita nak buat video, kalau komputer kita tak ada masalah dengan kelajuan, saya galakkan menggunakan saiz 1920 kali x 1080. Okay. Jadi bermaksud lebar 1920, tinggi 1080. Ataupun satu lagi apa HD 1080 kali 720. Lebih kurang macam tu. Okay. Saiz dalam unit pixel. So katalah saya nak buat saiz yang begitu, jadi saya tahu kalau saya besarkan saiz ini sekarang, saya besarkan gambar ini. So automatik saya tahu gambar ni akan jadi pecah. Tapi sebaliknya sekarang saya nak gabungkan 2 keping gambar. Jadi apa yang saya buat sekarang? Image, saya tukar bukan image size, saya tukar canvas size. Okay. Image size merujuk pada saya tukar semua gambar ni menjadi size yang tadi. Tapi canvas size maksud dia apa? Saya besarkan dia punya belakang ni supaya saya boleh tampal gambar yang seterusnya. Jadi saya kata saya nak besarkan kepada 1
080 kali 720 lah. Tak ada, saya nak tunjuk yang saiz melebar dulu lah supaya awak nampak beza dia. 2000, tinggi tetap sama. Okey, sekarang ni kalau perhati dekat sini ada anchor. Anchor ni bermaksud kalau saya tekan anchor yang bulat ni di tepi paling kiri, bermaksud canvas ni, gambar ni akan anjak ke kiri, maksudnya ada ruang kosong di sebelah kanan. Kalau saya letak di atas, bermaksud gambar yang ini akan naik ke atas, ruang kosong di bawah. Jadi bergantung pada kita nak tampal macam mana. Jadi saya ambil kiri, jadi kesan dia. Jadi bila saya klik OK, perhatikan sekarang, gambar tu akan anjak ke kiri. Okey, setakat ni clear. Kalau ada apa-apa tak faham, nak tanya, terus tanya je nanti. Okay. Dan ini gambar kedua. Ada beberapa cara untuk pindahkan gambar kedua tu. Satu cara tarik je. Tapi memandangkan kita tahu kita gunakan online software sekarang, lebih baik kita guna cara konvensional. Copy. Pergi kat sini. Paste. Apa yang di copy gambar tu pula? Select all. Okey, belum copy lagi patutlah. Select all. Okey. Edit, copy. Sama macam minggu lalu yang saya tunjukkan buang shrek tu kan. Kita copy. Sekarang saya tak buang apa-apa, saya pindahkan terus. So, copy. Pergi ke sini, saya edit, paste. So, apa yang berlaku sekarang? Kita ada dua keping gambar. Kalau dalam PowerPoint, kita letak macam ni je lah. Dalam Canva kan, kita boleh letak macam ni je. Atau tindih sikit macam tu. Jadi, nampak tak realistik. So, dalam Photopea atau dalam Photoshop, kita boleh gabungkan dengan nampak lebih, orang kata menarik. So, saya tunjukkan skrin dia supaya nampak fit to area. Okay. Nak gerakkan sesuatu yang paling atas ni, move jadi gerakkan. Dan kita nampak ada dua layer sekarang. Macam mana kita nak tahu layer apa? Yang ini yang sedang aktif, layer 1. Jadi kita namakan dia, senang. Double klik. Masjid. Yang background kedua ni pula. Tengok kalau saya aktifkan yang ni, yang ini je bergerak. Kalau saya nak gerakkan masjid, tak boleh. Yang tetap bergerak itu. Okey. Jadi saya namakan pula ini jambatan. Senang nanti. Kalau dah banyak gambar, saya right click je, saya tahu. Oh, ni jambatan. Right click ini masjid. Jadi diaktifkan. Sekarang jambatan di belakang masjid. Kalau kita nak masjid di belakang jambatan, kita just tarik. Okay, kat situ. Kalau rasa masjid ni tak diperlukan, bawah tu ada tong sampah. Okay, sekarang ni kita dah tahu kita nak susun lebih kurang begitu. Saya letak macam tu. Dan untuk nampak dia ni terpotong dengan cara penuh berhemah sopan santun, saya ambil ikon eraser ni. Okay, sebab saya nak padam. Tetapi saya padam dengan kelembutan. Wah, sedap bahasa kan. Kelembutan maksudnya apa? Ambil pemadam ini, saya gerakkan ke atas. Ingat lagi tak? Semua dia punya option berada dekat atas. So, saya pilih option yang nampak lembut sikit color dia ni. Soft Mechanical 24 pixel. You boleh pilih mana-mana nak. Saya ambil yang ini. Size, saya gerakkan sikit, saya letakkan mouse. Nampak tak? Itu size dia. Kalau dengan sekecil ini dia punya pemadam, lama proses dia. Jadi saya malas, saya besarkan. Besar kan? 2 kali scroll dah habis. Hardness ni yang menentukan apa yang kita nak buat. Kalau you buat hardness dia 100%, you padam, dapat macam tu. Tak senonoh. Okay? Maksudnya keras, kerja dia keras. Jadi saya undo balik macam mana, pergi balik pada history. Jadi hardness ni lembut selembutnya. Jangan kosong. Penat kerja. Saya biasa ambil dalam 10 macam itulah. Atau lebih kurang. Apa yang berlaku? Tengok saya padam. Nampak tak? Dia lebih lembut. Dia padam sebahagian saja. Itu saja. Jadi bila you gerakkan, you pilih dah bahagian mana you nak. Okey, saya nak masjid bertemu dengan jambatan macam tu. So, dah dapat satu gabungan 2 keping gambar dengan cara yang lebih realistik. Okey, saya tunjuk sekali lagi
Bagi siapa yang selalu banyak termakan semut, dia mudah lupa kan. Okay. Jadi saya tunjuk daripada awal lah untuk you ingat. Okay, dah gabut letak gambar ni, dah 2 keping gambar ni. Letakkan di mana-mana you nak. Okay, katalah saya letak terus bertindih macam ni, apa jadi? Okay, pun boleh juga. Saya ambil ikon pemadam, pilih option mana nak, kecilkan sikit sebab kita nak buat potong sikit-sikit misalnya. Hardness bergantung pada you. Okay. So, kalau saya padam sekarang, saya sedang memadam layer yang masjid. Nampak tak? Jadi, secara tak langsung saya boleh memilih apa yang saya nak padam. Dia macam kita tampal 2 gambar, kita pilih apa yang kita nak displaykan. Jadi, katakan sampai macam tu. Awan pun, ini satu cara orang gunakan untuk menggantikan awan. Jadi masjid tu suram je awan ni kan. Jadi sekarang dah dapat tumpang awan Putrajaya. Putrajaya. Jambatan Wawasan. Okey, senang kan? Tengok memang senang. Okey, nanti cuba buat. Tapi konsep dia lebih kurang macam tu. Okey, katakan saya nak tambah satu lagi gambar. Saya nak letak gambar saya. Tadi kan saya ada ingat gambar saya profile ni. Okey. Saya nak ambil gambar yang ini. Okey. Macam mana saya nak ambil gambar ini? Kalau saya ambil dengan background, tak cantik. Jadi saya nak ambil gambar subjek dengan meja sikit dengan komputer. So macam mana nak gunakan, nak pilih, ada banyak cara. Tapi kalau yang minggu lalu kita dah tengok beberapa cara. Kalau cara paling sopan lasso ni, tapi berjanggut lah nak siap kan. Jadi kita boleh usahakan yang lain. Kalau magnetic pun boleh. Tapi saya tengok sepintas lalu, saya rasa saya nak guna quick selection contohnya. Magic Wand pun boleh. Tapi Magic Wand saya kena pilih dinding ni, kemudian pilih kerusi sebab warna yang senang kan. Kemudian baru buat. Tapi dengan quick selection, dengan lafaz bismillah, saya pun cuba tarik. Dapat semua. Satu klik je. Okay. Saya dapat badan saya dapat meja, saya dapat kerusi, tapi celah ketiak saya tak nak. Jadi apa yang perlu saya buat? Lebih kurang sama minggu lalu. Ini tambah, kita nak tolak. So ambil tolak, letak kat sini, bermaksud ini tak akan dipilih. Kerusi pun saya tak nak. Jadi masih tolak kerusi. Jadi cantik je badan dengan meja dengan komputer. Okay. So apa yang saya buat seterusnya, saya edit ataupun saya pergi select modify feeder. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melembutkan sedikit gerigi-gerigi di badan ini supaya bila ditampal nanti dia tak nampak keras sangat. Klik OK. Edit, copy. Pergi ke gambar yang ini. Edit, paste. Okay. So dah dapat gambar tanpa background, tapi gambar ni besar. Jadi macam mana nak kecilkan sedikit. Dan gambar ni tengok layer yang sedang aktif. So saya namakan dia subject. So saya edit, transform, apa saja berkaitan dengan warna dan juga pergerakan kedudukan gambar dekat sini. Size semua, transform. Warna pula. Warna dekat image, dekat edit, transform. Kalau free transform nak rotatekan sesuka hati. Transform ni untuk scale, rotate, distort, rotate. Inilah flip, horizontal. Macam tu. Kalau nak pandang ke sana. Okay, tapi elok kita pandang ke kiri, pandang ke kanan kan. Transform, vertical. Ya, astaghfirullahalazim. Edit, transform, horizontal. Okay, nak resize, edit, transform, scale. Bila scale, nampak tak dia punya tu? Jadi kita just tarikkan. Okey, kecilkan. Dan saya nak letakkan di... kalau meja penuh, cantik macam tu teruslah. Tapi saya tak nak macam tu, saya nak dia di tengah-tengah. Macam tu. Misal dia. Jadi saya kecilkan sikit.
Okay, bila you buat apa-apa kat sini, bila you nak accept je, you tekan ni, confirm. Kalau tak jadi, cancel. Jadi cancel, dia terus balik kepada asal. Nampak? Kalau confirm, transform. Oh, apa saya tekan tadi? Apakah yang saya tekan? Tak tahu. Undo balik. Edit, transform, scale. Okay, gerakkan. Sikit. Okay, you letak dekat mana-mana. So, sekarang ada 3 layer kan? Kenapa subjek ni di depan? Sebab dia paling atas. Kenapa masjid di atas jambatan? Sebab masjid nombor 2. Jambatan paling last. Okay, katalah saya nak letak di sini. Saya tekan. Apa saya tekan tadi, betul kan? Takut saya tekan betul. Okay, kalau biar macam ni, tak nampak cantik kan? Nampak gerigi-gerigi lagi. Okay, guna pemadam lagi tadi. Kerja kita padam je. Okay, tak kat sini, size, okay. Jadi kita padamkan sikit macam tu. Supaya dia tak nampak segi sangat. Okay. Dan kemudian geraklah ke mana-mana yang dikendaki kat situ, katakan. Siap dah. Jadi Doktor. Ya, saya. Yang pasal skill tu, kalau shift dia jadi lock ke tak? Kalau Photoshop tekan shift dia lock, yang saya kata tadi. Yang ini dia tak lock. Yang ni tak. Okay. Itu sebab dia tetap kemuncup lah. Kembang kuncup kan. Habis tu kena agak je Saya tak jumpa, tak tahu dia punya, dia tak ada cakap. Tengok tekan shift. Dia boleh pula tadi. Tadi tak boleh. Tadi doktor tekan control kot. Mungkin juga. Ni boleh pula. Tak pasal saya memfitnah Photopea. Mungkin juga keyboard. Tadi saya tekan control agaknya. Okey, cuba control. Control betul. Shift baru betul. Okey, saya ulang. Kalau nak pastikan dia tak dia masih ikut scale macam ni kan, dia tak ikut scale kan. Kalau tekan shift, dia ikut scale yang tu, proportion dia betul je. Jadi taklah pasal-pasal kita. Tapi kekunci shift tu boleh juga dielakkan tekan kalau you nak kuruskan badan. Orang sukan kan, rasa malas nak exercise 2-3 minggu ni, gunakan shift. Tanpa guna shift tu dapat kurus. Okey, itu satu yang saya nak tunjuk, iaitu menggabungkan supaya kalau you dah buat video you nanti nak gunakan macam ini sebagai template, dan letaklah tajuk Jamaluddin Harun, apa-apa tajuk perbincangan ialah dari jambatan ke masjid. Contohnya apa tajuk bersesuaian. Nanti bila kita edit video, kita akan ambil ini untuk letakkan dia sebagai muka depan, thumbnails dia. Okey, itu satu yang saya nak tunjuk. Ada soalan berkaitan dengan ni? Jadi cara dia mudah dengan sedikit latihan, letakkan gambar, ambil saja pemadam, main dengan option dekat sini, size dan hardness. Opacity pun you boleh mainkan. Maksudnya kalau nak padam sikit je, kalau opacity, nampak tu Jadi dia padam tapi dia tetap ada, tak padam sepenuhnya kalau nak buat cerita hantu kan. Okey, jadi main dekat sini je. Yang lain lebih kurang je lah. Doktor. Ya. Macam mana nak zoom gambar ni Zoom gambar. Okey, kalau nak zoom keseluruhan, semuanya ada dekat view ni. View, zoom in, zoom out, fit the area, pixel to pixel. Kalau pixel to pixel maksudnya size. Mana scroll bar saya? Scroll. Fit to pixel tak boleh nampak scroll. Okay. Kalau fit to area, dia fit sampai kita nampak. Kalau kita nak zoom, sama ada view zoom ini ataupun dekat sini nampak ni ada ikon kata pembesar ni. Tekan je. Katakan kita, nampak tak? Ini bitmap kan? Nampak? Ini yang maksud dia pixel tu. Bila kita zoom nampak apa orang kata pixel by pixel. Dan bagi orang yang nak mengedit gambar yang superimpose tu, dia tak ada kerja, dia edit kat sini lah. Supaya blend, apa orang kata, tengkuk dengan muka tu betul-betul sama. Dia tengok ini tengkuk.
Ini muka, ini tengkuk, lain. Jadi dia pun dia ambil setiap pixel tu, dia tukar warna. Itu kalau tak ada kerja lah. Kalau nak balik kepada saiz asal, fit satu pixel saiz asal, fit the area supaya nampak. Okay. Okay, terima kasih doktor. Okay, ada soalan lain? Okay. Okay, katakan kita dah buat ini, kanan ni kita tak nak, kiri ni kita tak nak. Kita nak yang ini saja. Jadi kita boleh crop. Crop dekat mana? Ni crop crop tool. Jadi kita kata saya cuma nak save yang ini sahaja. Accept. Itu je yang kita dapat. So kiri tu ada lagi sikit tak menarik. Jadi kita potong sikit lagi, nanti nampak putih je. Alah. Okay, lebih kurang macam tu. Crop. Okay, ni saya tak masukkan teks. Boleh masukkan teks. Saya save dahulu ini. Nanti kita tunjukkan macam mana boleh masuk dalam kita punya projek dia. So nak save PSD ke nak export? Okay. Save PSD untuk simpanan supaya akan datang nak tiba-tiba tengok-tengok alamak terlupa letak teks. Masih boleh edit teks. Minggu depan, tahun depan, 50 tahun akan datang pun boleh. Kalau Photoshop dan Photopea masih ada. Okay. Okay, jadi saya save dahulu as PSD. Saya namakan dia. Okay, template 01. Template video katakan. Template video 01. Save. Okay, ini untuk simpanan untuk edit akan datang. Sebab layer ni masih disimpan. Jadi you buka, you boleh edit bila-bila masa. Kalau nak guna terus, pergi pada export. Macam saya kata, PNG atau JPEG yang terbaik untuk kerja-kerja kita sekarang ni. Bukan GIF sebab hilang color. SVG bukan sesuai untuk kerja-kerja fotografi, grafik macam ni. PDF lagilah tak sesuai. Tapi dia ada juga yang lain. Nampak? BMP, TIFF kita dah belajar kan? Jadi TIFF kalau nak hantar printing nak kedai dengan TGA, RAW tak sesuai sebab RAW size file dia besar untuk simpanan. Ini untuk gambar yang melibatkan you ambil gambar fotografi dari kamera sebab RAW dia akan simpan maklumat tentang exposure, shutter speed, white balance kalau gambar tu gambar RAW. So kita save sekarang JPEG. Kalau you nak buat kerja video, saya nasihatkan naikkan saiz dia, kualiti tinggi sikit. Kalau you nak upload ke Photoshop, upload ke Facebook, upload masuk PowerPoint, boleh turunkan jadi 70-80. Sebab video kita nak kualiti sebab nanti dia nak compress lagi. Saya ambil 100%. Tapi saiz ni tak sesuai untuk video, nampak kecil. Ini sebagai contoh je. Okay, save. 01 template video. Okey, apa yang kita save tadi? Template 01 PSD ni PSD nampak 6 MB. Ini file original yang you boleh edit. Ini original yang boleh diedit. Ini file yang kita boleh masuk ke mana-mana yang kita nak. Okey, tapi saiz dia kecil sebab saya ambil gambar asal tadi pun dah kecil. Okey. So itu satu. Okey, yang kedua yang saya nak tunjukkan dalam Photoshop dalam Photopea yang tak boleh nak ditunjuk minggu lalu, saya cuba sekali lagi. Tapi baik saya tunjuk terus Photoshop. Konsep sama, cuma Photopea dia slow sikit. Nanti kita tak sempat pula. Saya buka gambar yang sama tadi. Asyik keluar gambar lelaki handsome ni je. Kat mana saya nak ambil gambar saya? Okey, perasan tak? Cara sekerja dia sama je kan? Ini Photoshop tau. Ini bukan Photopea. Tapi hampir sama kan cara dia. View, extra ni saya buang. Okey, cuma kalau view tadi perasan tak? Dia lain sikit. Zoom in, zoom out ada. Fit on screen, fit layer. Tadi apa dia kata? Tak ingat lah. Tapi you tahulah. Nampak? Semua sama je. Image, arrow ada. Ada apa tadi kita guna pemadam kan? Dia pun ada pemadam, eraser tool. Tekan eraser, sama je. Boleh pilih pemadam jenis apa, boleh tukar dia punya opacity, boleh tukar dia punya hardness. Jadi itu sebab walaupun saya tunjuk Photopea, secara tak langsung kalau you nak explore Photoshop, cara bekerja dia sama.
Cuma Photoshop, nampak tak background ni, dia lock. Photopea dia tak lock. Lock bermaksud you tak boleh edit sebab dia beranggapan background ni kekal lah, jangan edit. Jadi macam mana nak buat boleh edit, just double click. Double click, dia keluar macam ni, klik je okey. Jadi dia kata kita tipu dia. Ni bukan background, ini layer. Jadi boleh edit Okey. Satu yang saya nak tunjuk ialah yang ini Yang menariknya Photoshop dan Photopea, dia ada apa nama ni, tak keluar pula. Spot Healing Brush Tool. Bila you gerakkan mouse, dia terus tunjuk apa peranan dia. Tengok dia gerakkan, nampak kecomotan, kekotoran tu hilang. Sebab apa? Sebab Photoshop ataupun Photopea menggunakan ikon ni, nama dia Spot Healing Brush Tool. Dia spot bahagian yang keliling ni, dia pandai fikir. Oh, ini tak nak sebab lain daripada background. Jadi dia pun ambil background, dia tampal dekat situ. Yang satu lagi ni nama dia Healing Brush Tool. Dia tak ada spot. Spot automatic Spot Healing Brush Tool automatic, komputer fikir sendiri. Healing Brush Tool, kita bagi tahu komputer mana bahagian yang nak di copy dan di heal. Heal ni maksudnya sembuhkan lah kan. Okay, saya tunjuk satu Saya ambil Spot Healing Brush Tool, saya pilih size. Macam mana nak tentu size? Macam ni kan, besar ni cukup. Kalau size you kecil sangat macam ni, you nak padam benda ni, lama nak habis cerita. Jadi besarkan sedikit, you gerakkan, okey boleh lah kan, 3 kali scroll habis. Hardness ni 100% macam tadi lah, lembutkan sikit pun boleh. Gantung. Dan dekat atas ni ada pilihan. Kenapa tak boleh tukar? Content aware. Oh, dia automatic. Okay. So, apabila saya pilih ni je, apa yang perlu saya buat? Saya klik, baca bismillah. Saya terus je. Saya mengandaikan, okay, komputer, Photoshop, saya sedang mengcolor, mengaktifkan tiang ini. Tengoklah sekeliling. Dia berbeza. Dia ada awan. Jadi sembuhkanlah tiang ini, jadikan awan. Magic kan? Terus hilang. Sebab ikon ini, healing ni, dia akan fikir sendiri, dia ambil ni, dia gantikan. Jadi dengan cara yang sama, okay, saya nak hilangkan bangunan flat ini. Mencemar pemandangan Putrajaya. Ini semua rumah setinggan. Contoh je kan, orang nak buat poster. Jadi saya kata, pandai-pandailah kau Photoshop, fikirkan apa yang saya nak. Ada masa jadi, ada masa tak jadi, buat 2-3 kali. Hilang terus jambatan. Okay? David Copperfield ke ahli magician yang lain pun tak mampu buat kan. Dan saya rasa masjid ni, saya rasa saya tak nak tunjukkan dia sebagai masjid. Saya nak tunjukkan dia sebagai rumah. Tak nak ada. Ni, hilang. Apa lagi nak hilang? Pesawat pula ni. Boat, hilang. Dengan hanya klikkan mouse je. Awan ni tak mau, lukis. Hilang. Magic tak saya? Okay. Nanti boleh try Itu satu. Satu lagi, katakanlah saya nak rumput ini berada dekat sini. Jadi saya nak copy rumput ni, supaya sini saya tak nak dia macam ni apa, tasik tasik, tapi saya nak rumput. Jadi saya pilih yang apa namanya tadi, Healing Brush Tool. Healing bermaksud saya akan pilih dekat sini, saya tekan ke kunci alternate dekat komputer. Okay, ke kunci alternate dekat komputer. Nampak tak? Bila saya tekan ke kunci alternate, dia tukar jadi macam penembak sasaran ni. Saya kata, okay, saya tekan dekat situ. Saya lepaskan mouse. Okay, nanti saya ulang. Bila saya gerakkan, nampak tak mouse saya ni? Dia bawa rumput tu ke sini. Menjadi mouse. Menunjukkan saya tengah copy ni. Jadi saya kata, okay, sini saya nak rumput. Silap. Alternate. Tekan alternate. Oh, lain. Kejap tekan. Betul lah, ini Photoshop, ini bukan Photopea. Dah confuse dah saya. Saya tekan alternate dekat sini.
Itu dia. Saya nak bawa apa yang saya bawa ni? Sepatutnya dia nampak tanda positif yang tempat saya nak copy tu, tapi ni saya tak nampak mouse tu. Jadi saya mengikut gerak hati je. Saya colorkan apa yang berlaku. Okay. Ini kalau nak menduplicate apa-apa. Apa yang berlaku yang saya buat ni ialah saya tandakan tadi dekat sini, bermaksud bila saya mula melukis dekat sini, ini menjadi tempat pertama. Okay, jadi bila saya gerak tu, itu sebab you nampak ini tempat pertama. Jadi bila saya lukis, patutnya ada mouse yang ikut kat sini, tapi saya tak pasti kenapa tanda tu hilang. Jadi biasanya saya lukis macam ni, dia ikutlah sebenarnya, duplicatekan tu. Itu yang boleh digunakan. Nak guna tahu kat mana? Nak buang jerawat. Kita cuba cari orang yang ada jerawat. Ada siapa-siapa volunteer? Okey, kejap mana saya masukkan sekejap kat sini. Tak baik kan kita cari. Tapi bolehlah untuk contoh jerawat. Okey, kita ambil lah seorang ni. Saya copy. Cuba kita try dengan Photopea. Tapi Photopea slow lah. Saya guna Photoshop lah. Tapi you boleh gunakan dekat Photopea juga. Cuma dia perlahan sedikit. Once you copy apa-apa gambar dari internet, bila you create new file, dia automatic tahu tau. Oh, tadi ada copy dari clipboard. Nak buat size yang sama ke? Nampak? Dia terus bagi tahu. Size gambar yang kita copy tadi 750 x 500 di 72 dpi sebab dari internet. Go. Ataupun create. Jadi kita paste. Okey. Itu cara nak hilangkan jerawat sebab satu cara, kalau kita gunakan magic yang ini, dia fikir sendiri. Takut-takut dia fikir kita nak memang jerawat. Kita cuba tengok. So, siapa-siapa yang ada masalah kusam kulit muka, ada kutil, jerawat ke apa-apa, tanpa pergi facial, buka je Photoshop atau Photopea. Okay, tengok. Dia boleh buat sikit-sikit. Terlukis je mana-mana yang jerawat tu. Ini memang kotor. Oh, patutlah monitor saya yang kotor. Patut tak boleh hilang benda ni. Okay. Ni air Leo kot. Okay. Jadi, tengok dia dah hilang. Ataupun kita tengok, oh, kulit yang dekat sini yang cantik. Saya undo balik. Window, history. Sampai kepada gambar asal balik. Okay, ni asal paste. Ni gambar asal kan. Saya ambil yang ini pula. Saya tekan ke kunci alternate. Saya bagi tahu, okay, kulit yang dekat atas ni cantik. Ya, kulit yang atas ni. Jadi saya bawa ke sini. Apa yang dibuat, nampak tak? Dia copy kulit yang dekat atas tu. Saya ambil lagi sekali. Nampak, hilang dah. Tu. Saya alternate ambil dekat sini. Dekat dagu ni pun ada hilang. Dekat ambil alternate bermaksud nak klik untuk ambil. Klik. Lepaskan alternate. Gerakkan mouse. Lukiskan kat mana yang kita. Ya Allah, saya hilangkan monitor saya punya kotor. Patut tak hilang lagi. Okay, ni. Jadi, itu cara dia. Dan itu cara juga orang ambil, katakan telinga ni, nak letak dekat hidung. Itu cara tak senonoh kan. Saya ambil telinga ni. Saya lukis kat situ. Itu masuk dalam harian Metro. Anak disumpah kerana keluar FSP bapak tanpa izin. Tumbuh telinga di belakang hidung. Siap. Okey. Ini kerja-kerja tak senonoh lah. Tapi you boleh buat semua ni. Dan saya tengok Photopea ada tak? Last Photopea saya nak tunjuk ada tak? Ada. Sesuatu yang menyeronokkan awak. Bukan menyeronok, menghiburkan kalau stres. Saya create new file. Okey, satu lagi. Dalam Photopea juga, kalau you nak create new file untuk buat apa-apa Facebook cover ke, YouTube thumbnail ke, ni. Create je new file, pilih je, nampak tak ni? Dia dah bagi tahu dah. YouTube profile 800, YouTube cover dia ambil saiz paling besar lah. 2560 x 1440. Ini untuk social media.
Untuk print, kalau nak buat poster, dia bagi tahu dah A4, A3 semua ni. Ni you tengok juga sebab ada kaitan dengan assignment kalau nak guna foto ni. Foto, size dia, screen, UHD. Kalau yang kita pilih tadi, kita ambil Full HD. Ni yang saya kata tadi kan. Full HD 1920 kali 180. Mobile, app semua ada. Ni 2N apa? Tak pernah tahu. 2N. 2N saya tak pernah guna apa benda. Jadi katalah saya ambil screen Full HD dan saya boleh ambil terus template dia. Okay. Jadi tinggal nak tukar teks je. Okay. Saya nak tunjuk apa tadi ya? Dah tutup fikir template dah. Tapi ni you tahulah nak buat apa ya? Untuk ni dan tinggal edit teks je, edit je. So kalau saya nak ambil Full HD tapi kosong. Macam mana saya nak pilih kosong? New project, background white. Kalau saya tak nak pilih template boleh tak? Saya double klik, try je. Tak boleh, dia suruh pilih template juga. Jadi kena create sekejap. File, new. 72 betul, new project. Saya ambil 1920 kali. Oh, bagus. Saya pun tak perasan. Automatik kita boleh pilih saiz apa kita nak. Kita yang tentukan. So, 1080. Kalau kita nak 1000 katakan. Dia pandai-pandai sendiri kan. 1080. Okay, saya dekat sini create. Kalau tekan sini guna template. Kalau nak kosong tekan create. Dapat kosong. Okay, katakan saya ada gambar yang tadi ni jerawat ni. Gambar jerawat nak buat apa ya? Delete gambar jerawat. Saya ambil gambar manusia lah. Okay, kalau you boring kan, saya ambil gambar yang muka besar sikit mana ya? Muka besar. Semua muka saya besar. Ambil lah ni. Okay. Dekat sini ada filter. Filter ni, saya rasa semua orang tahu filter apa kan? Terutamanya orang-orang yang suka berinstagram ke, dia suka filter. Tapi dekat filter ni macam-macam ada. You nak blurkan sikit, you nak tambah noise, you nak render letak macam ada awan, ada lens flare, nak menunjukkan ada cahaya keimanan kan. Nampak tu. Astaghfirullahalazim, sejuk hati memandang berkilat dahi contohnya. Okay, itu lens flare lah. Okay. Dan you boleh gerak. Sebelum selesaikan tadi kena tu. Dah habis dia dah tak boleh pindah ya. Yang saya nak tunjuk ialah filter yang ini. Liquify ni. Bagi siapa yang stres duduk rumah sorang-sorang, mak marah, mak suruh pergi buat kerja dapur tak nak kan. Ambil gambar tak baik, tak senonoh contoh saya. Liquify ni ialah kalau you nak Astaghfirullahaladzim. Besarkan pula. Macam mana view. Terbesar pula dia. Okay. Ini adalah option-option dia. Gambar bergoyang apa. Ni contoh dia. Ni tak dikerja lah. You boleh buat efek apa-apa. Ni tak dikerja Liquify maksudnya you apa-apalah ni. Kalau nak spiral maksudnya dia spiral kan. Kenapa tak spiral tak kuat sangat. Ini apa? Oh, dia slow. Itulah kerja-kerja yang melibatkan ni slow sikit ya. Tapi semua dekat ni ya. Effect tadi. So kalau dah okay, tak setuju reset. Kalau setuju tekan okay. Ini you boleh explore dekat filter. Apa lagi yang penting untuk you tengok? Filter. Okay, untuk type text, you masukkan T ni. And then pilih size. Kemudian type katalah multimedia. Mana pergi ya? Multimedia. Okay, macam Microsoft Word ya, you boleh select, you pilih, boleh pilih ni, boleh pilih sharp ke, create strong tu macam bold lah sikit. Dia punya alignment semua, font dia ini je yang ada tak font yang gemuk sikit. Condense preview, font gemuk, condense bold. Okay, tapi lambat sikit nampak dia select. Okay, bila you masukkan teks, dekat bahagian bawah ni, saya boleh tak keluarkan dia.
Okay, tak boleh gerakkan macam Photoshop. Dekat bawah ni ada satu yang nama dia layer style. Kecil kan kanan bawah dia. Layer style. Layer style you boleh letak stroke, setting, drop shadow. Drop shadow maksudnya ada drop shadow lah. Macam tu. Dan boleh pilih shadow tu datang dari mana. Bevel bermaksud dia macam 3D sedikit. Inner shadow bayang-bayang dari dalam. Setting dia terus macam berkilat kain. Cover oleh macam tu. Pattern oleh. You boleh ubah-ubah setting dia dekat sini. Klik OK. Drop shadow jauh sangat tak cantik. Macam mana distance, drop shadow kecilkan sikit. Sikit je macam tu. Okay. Dan sebab layer dia pada layer yang sama, berbeza. Jadi you boleh pindahkan mana-mana you nak. Okay. Kalau dalam Photoshop ada satu nama dia style. Sini saya rasa tak ada. Tak ada. Style ke dia guna nama lain? Color character channel bright shape. Swatch. Tak ada. Okay. Ada soalan berkaitan dengan Photopea sebelum kita break sekejap dan saya nak sambung dengan yang lain? Ini sekadar sepintas lalu supaya you tahu kalau you ada gambar nak buang background, kalau you ada gambar nak gabungkan, and then sebelum you pindahkan ke software lain untuk dijadikan template. Nanti saya tunjukkan tugasan tu, apa yang berkaitan. Okey, sebelum kita break, saya nak tunjuk satu lagi tempat yang memudahkan hidup you. Nama dia Remove BG. Okey. Katalah Photopea tak sempat nak buka, tapi ada kerja projek nak cepat yang nak buang background. Cari je remove BG, www.remove.bg, remove background. Dia ada dua, satu lagi yang lebih baik saya tak ingat pula address dia. Remove image background 100% automatic and free. Kerja you upload gambar je. Tetapi dengan syarat background dia tidak terlalu crowded. Setakat macam ni kan. Macam yang gambar saya tadi tu, background yang tak terlalu crowded, dia boleh tolong bantu. Kalau tiba-tiba you ambil gambar dekat gunung berlumut, belakang ada pokok, ada kereta, ada apa, kirim salam je lah ya. Nanti bukan background yang dia buang, you yang dia buang. So upload image, cari gambar. Saya ambil gambar tadi. Okay, kita ambil gambar yang mudah sikit. Macam ni kan, gambar asal ni. Sebab, tak sempat apa sebab, dia terus proses. Kan? Dengan lafaz automatik dia pandai fikir sendiri, dia buang kerusi, dia buang apa yang dia buang tadi? Dinding. Okay. Dan kita boleh download size HD juga. Ni gambar HD ni. Dengan syarat register. Tapi percuma. Kalau you tak register, you boleh download yang kecil ni je. Register dengan email Gmail je. Sign up for free ni. Kalau dah ada account, saya sign up dengan saya punya Gmail. Okay. Oh, saya dah habis download yang free. Nak kredit pula. Image up to 10 megapixel, always free. Image with up to 0.2 megapixel, always on reminder. You bacalah sendiri nanti. Maksudnya ada yang saiz tertentu, gambar tu besar ke, itu gunanya Photopea. Yang dia bagi saiz kecil je. Sebab saya dah download, apa orang kata, gambar ni terlalu besar. Maksud resolusi tinggi, maksud dia kata nak kredit ni, syarat dia mesti kurang 60-20 pixel. Belajarlah nanti. Tapi kalau saya masuk dengan akaun lain yang tak pernah download, dia masih ada bagi yang free lagi. Ni original, ini automatic download. Tapi cuba kita buat satu gambar yang complicated. Tengok dia bijak tak? Bijak juga kau. Tak payah belajar Photopea kan? Macam mana dia pandai? Kan, ini gambar asal. Macam mana dia tahu? Mungkin daripada pancaran cahaya keimanan. Dia tahu ini yang kita nak. Lain semua dia buang. Tak puas hati saya. Cari gambar yang lain.
pun dia pandai. Ke sebab dia kenal saya, tak tahulah. Yang tu you try sendirilah. www.remove.bg. Cuma saya tak pasti kenapa saya dah habis dah background dia untuk download. Okay. Nanti kalau you download yang free ni memanglah boleh terus je. Kecil. Tapi ini pun dah okey. Kan? Sebab you nak letakkan dekat mana-mana bahagian tertentu saja. Saya cuba download satu supaya nanti saya boleh demokan untuk cuba tengok format file dia apa? Kita dah belajar format file kalau gambar tu transparent biasanya PNG atau GIF. Jadi ini dibagi PNG. Sebab PNG high resolution, bukan high resolution, high color sampai 24 bit. Kalau GIF dia dah jadi 8 bit saja. Dan bila you dapat gambar yang begitu, nampak tak sini dia apa format file dia ni? PNG file. Bila kita buka PNG file, macam ni tak apa, dia terus tak tunjuk background. Kadang-kadang kalau kita buka file tu, dia tunjuk kotak-kotak dah. Jangan pula fikir benda tu kotak-kotak macam ni. Sebenarnya kotak-kotak ni bukannya benda yang wujud. Ini menunjukkan tidak ada background. Okey.